Nama diberi alias Syafiqah binti Rosli mewakili unit PISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak semester 5 ambilan Jun 2018. Jika tidak kerana bintang, tidakkan bulan kelihatan tinggi. Jika tidak kerana pidato, tidakkan saya berdiri di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam sejahtera saya ucapkan buat warga Dewan pembuka tirai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudari peneraju acara, Tif-Tif kehormat, kombinasi kehakiman yang berpaksikan neraca keadilan, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jauh berlayar pedagang Cina, singgah Melaka jual sutera. Bahasa Melayu, bahasa pengantara, tonggak utama perpaduan negara. Jargon kata hidup muafakat membawa berkat. Kata orang, muafakat bererti perpaduan. Apabila perpaduan itu dikaitkan dengan muafakat, secara tidak langsung, perpaduan itu akan membawa kepada satu keberkatan. Keberkatan bagaimana? Keberkatan dari segi kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan juga keamanan sosial. Dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Malaysia, muafakat amat diperlukan untuk menjamin kelangsungan bangsa Malaysia yang sejahtera. Dan ia juga membuktikan kepada kita semua betapa pentingnya muafakat dalam membina masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai solidariti yang kukuh dalam memperjuangkan dan mengekalkan kemerdekaan yang telah kita capai selama 63 tahun ini. Bak bidalan Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jangan kita pandang enteng kepada elemen perpaduan, kerana perpaduan ini merupakan satu elemen yang amat diperlukan untuk membentuk negara bangsa, untuk membina identiti negara bangsa, untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020, untuk menjamin kesemakmuran ekonomi menjelang 2030. Dan juga memastikan Malaysia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai peranan penting. Apakah peranan kita? Kita perlu tahu dan mengenali jalan apa yang perlu kita pilih untuk memperoleh kejayaan. Buat kata Tuan Dr. Mahathir Mohamad, berdasarkan kata-kata beliau yang berbunyi, bukan kecil tugas kita untuk meneruskan kemerdekaan negara, kerana sesungguhnya mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara. Jadi sebagai bangsa Malaysia yang merdeka, apakah usaha yang telah kita jalankan bagi menjayakan dan juga memastikan agenda dan juga rasa transformasi kerajaan ini berjaya? Adakah kita memilih langkah bersatu ke arah perpaduan untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, menjadi masyarakat majmuk yang universal, bertolak ansur, saling
beradaptasi dengan budaya masing-masing, menghormati insan lain walaupun mempunyai perbezaan dari segi ras, kepercayaan agama, ataupun kita menjadi masyarakat yang egoistik, kita menjadi masyarakat yang memilih untuk bercerai, kita menjadi masyarakat yang memilih haluan masing-masing, yang bersikap mementingkan diri sendiri, walaupun kita tahu agenda ataupun perasaan yang kita ada itu hanya akan membawa kepada keburukan. Contohnya perpecahan, ketidakamanan, ekonomi yang merudum kerana orang pun tak datang ke dalam negara kita kerana negara kita menjadi satu zon yang tidak selamat, sosial yang tidak stabil, rakyat mengangkat senjata, menunjukkan rusuhan kepada pihak kerajaan, permusuhan antara kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969. Jadi jalan apa yang kita pilih? Maka tepuk dada tanya iman dan takwa. Adakah kita ini telah betul-betul merdeka hanya pada fizikal sahaja, ataupun merdeka dari segi fizikal dan pemikiran, yang mana pemikiran kita bebas daripada unsur kolonialisme dan imperialisme yang menjajah, yang selalunya menjajah pemikiran. Walaupun kita merdeka dari segi fizikal, tapi kadang-kadang kita ini terjajah dari segi imperialisme ataupun kolonialisme, iaitu penjajahan secara mental. Jadi itu yang perlu kita kaji dalam diri kita. Adakah kita ini telah menjadi bangsa Malaysia yang merdeka secara keseluruhannya ataupun sebahagiannya? Maka fikir-fikirkanlah demi kemakmuran negara Malaysia yang tercinta. Oleh itu, pada hari ini saya akan memperincikan wacana ilmiah saya yang bertajuk Bahasa Melayu, Tonggak Bangsa Malaysia. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sebagai membuka tirai perbincangan pada hari ini, molek kiranya saya menelusuri ceracak lipatan sejarah Malaysia sebelum terbentangnya hamparan negara Malaysia yang indah pada hari ini. Nyatalah bahawa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa lingua franca di Nusantara dan menjadi satu bahasa yang sangat unggul dan masyhur semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini berdasarkan catatan yang ditulis oleh seorang cendekiawan Inggeris yang bernama R.O. Wilfred. Apa itu lingua franca? Lingua franca ini ialah bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar pada zaman masyarakat pada zaman sesuatu masyarakat, contohnya masyarakat Melaka pada waktu itu. Jadi kita lihat kepada apa itu fungsi bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini menjadi bahasa pengantaraan, bahasa komunikasi, bahasa untuk berjual beli ataupun bahasa perdagangan, bahasa untuk penyebaran ilmu, yang mana bahasa Melayu ini digunakan dari hierarki tertinggi sehinggalah hierarki terendah, iaitu dari orang-orang istana, para cendekiawan, para ulama, para penyebar ilmu, bahasa yang digunakan oleh guru kepada muridnya, artisan, petani, nelayan dan orang-orang bawahan lain. Semua menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kerana bahasa Melayu ini boleh menjadi bahasa komunikasi yang boleh difahami oleh semua orang. Okay. Apabila bahasa Melayu ini menjadi satu bahasa yang difahami oleh semua orang, secara tidak langsung ia dapat mengeratkan hubungan sesama kaum yang berbeza. Kerana apa? Kerana apabila seseorang individu itu menyampaikan sesuatu kepada individu lain, individu itu dapat memahami intipati ataupun maklumat yang cuba disampaikan dan tidak berlaku salah faham ataupun kesalah tafsiran maklumat yang boleh membawa kepada permusuhan,
permusuhan, pergaduhan dan juga ketidakseimbangan sosial ataupun politik. Okay. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa keunggulan bahasa Melayu merupakan sebagai satu wadah perpaduan dalam kelompok benua Nusantara. Dan ini bukan sahaja dalam kelompok benua Nusantara, contohnya antara pedagang Arab, Cina, India, Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, tapi ia juga menjadi bahasa yang global dan menjadi bahasa yang global yang mana ia menjadi satu bahasa yang dituturkan oleh orang ataupun masyarakat di serata dunia. Okay. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada bagaimana bahasa Melayu ini dapat menjadi wadah perpaduan dan juga membentuk bangsa Malaysia yang berjaya, bila mana bahasa Melayu ini dapat membantu dalam mengelakkan ketidakjelasan, ketidakfahaman, dapat mengelakkan permusuhan, konfrontasi dan juga permusuhan antara kaum, yang mana sifat kekitaan ataupun kalau kat Malaysia sendiri kita ada negeri dengan dialek yang masing-masing. Jadi kalau kita gunakan bahasa Melayu ni sedikit sebanyaklah contoh dapatlah mengurangkan sikit semangat kekitaan tu ataupun ke kelompok kenegerian dan juga kenegaraan tu sendiri ataupun kekitaan dalam bangsa itu sendiri. Kita kena lihat kenapa wujudnya salah faham antara kaum ini. Beberapa faktor yang mendorong kepada salah faham kaum ini ialah sikap egoistik setengah pihak. Mereka ini egoistik yang mana mereka ini memainkan sentimen perkauman. Okay? Contohnya mengejek ataupun memperlekehkan rumah ibadat, mengejek kaum lain, mengklasifikan kaum lain ini tidak berpendidikan, kaum ini jumud, kaum ini nomad dan sebagainya. Okay? Dan selain itu juga masalah yang wujud ialah masalah komunikasi. Kenapa wujud masalah komunikasi? Contohnya dari segi kaum tadi, kaum India dia ada bahasa Tamil, okay? Tamil, Telugu. Kalau orang Cina ada Cantonese, ada Mandarin. Orang Melayu lah, kita ada pecahan-pecahan dialek kita mengikut negeri. Tetapi kalau mengikut negeri ni kita boleh faham, masih boleh faham. Tapi bila berlaku macam percambahan ataupun perselisihan bahasa antara kaum ini, kita akan secara keseluruhannya tidak faham apa yang cuba dituturkan. Jadi bila kita tidak faham, akan wujud masalah komunikasi. Bila wujud masalah komunikasi, akan wujud masalah perpaduan. Kerana kemesraan tidak dapat diwujudkan ataupun tidak dapat dibangunkan melalui penggunaan bahasa yang berbeza. Maksudnya kalau kita tak ada bahasa standard, kita gunakan bahasa yang berbeza-beza ikut kaum, kita tidak akan wujud komunikasi, tidak akan wujudnya kemesraan. Okay. Seterusnya, menurut kata-kata Himat Zakbar, okay, pendeta Zakbar, bahasa melambangkan bangsa. Oleh itu, jika kita lihat, kat mana-mana lah di negara luar pun, kita jumpa orang macam muka Melayu dan menuturkan bahasa Melayu. Okey, baiklah, kita akan tahu orang ini daripada negara Malaysia dan orang ini merupakan salah satu daripada bangsa Malaysia ataupun orang India. Orang akan keliru sama ada orang itu berasal daripada India ataupun Malaysia. Jadi ini dapat dilihat apabila kalau seseorang individu berbangsa India itu dapat betul-betul dalam bahasa Melayu. Jadi orang di luar negara dapat mengenal pasti bahawa individu tersebut merupakan sebahagian daripada komponen bangsa Malaysia. Okey. Seterusnya, pengenalan bahasa kebangsaan ini di peringkat kebangsaan dapat mengurangkan semangat kekitaan yang saya sebutkan sebentar tadi dan juga keterlaluan tingkah laku yang pada akhirnya boleh menjurus kepada keburukan seperti merosakkan rumah ibadat, mencerca agama lain ataupun membunuh agama lain tanpa sebab. Kerana dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahawa jika kita ini berperang, dan berperang ini hanya dibolehkan jika berlaku wujud masalah dalam aliran agama lah. Contohnya
orang lain memperlekehkan agama kita. Jadi kita perlu memerangi individu orang tersebut, tetapi negara tersebut. Tetapi dalam konteks berperang ini, wanita dan juga kanak-kanak dan juga tumbuhan tidak boleh menjadi sasaran. Tidak boleh menjadi sasaran. Jadi kita melihat kalau kita tidak bersatu padu ini akan membawa kepada permusuhan. Dan kalau kita bersatu padu pula akan membawa kepada kebaikan. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mengekalkan kemerdekaan kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengekalkan kesejahteraan bangsa Malaysia? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita hidup aman dan sentosa? Jadi kita perlu memikirkan sesuatu alternatif ataupun rancangan pada masa hadapan supaya negara kita terus bersatu padu, aman dan makmur, dan anak cucu kita dapat hidup dengan aman dan selesa. Okay. Baiklah, seterusnya yang kelima, seterusnya kita lihat kepada dari segi komunikasi itu tadi. Okay, contoh bahasa Cina. Contoh saya akan bahagikan pertuturan dalam konteks bahasa. Okay, pertuturan dalam konteks bahasa Cina. Contohnya bahasa Melayu tapi dituturkan oleh orang Cina. Bunyi dia akan sedikit berbeza daripada orang Melayu yang menuturkannya. Okay, konteks perbezaan dari segi perbualan ni contohnya, hai ya, ini barang mana ada harga. Okay, itu merupakan satu contoh pertuturan oleh orang Cina. Dan orang India pula, tambe, itu orang mau kari keplekan satu. Okay, itu contoh konteks perbualan kaum yang berbeza daripada kaum Melayu, iaitu kaum Cina dan juga kaum India. Walaupun kedua-dua bangsa ini pelat dengan pengaruh bahasa natif masing-masing, tetapi apa intipati atau maklumat yang cuba disampaikan itu masih boleh difahami dengan jelas. Okay, cuma yang kita sebut slang je berbeza, tapi maklumat yang cuba disampaikan itu sangat jelas dan objektif kita ke arah membentuk komunikasi berkesan itu memang tercapai kerana kita memang faham bahasa itu walaupun punya slang yang berbeza. Okay. Jadi apabila ada komunikasi yang baik antara kaum ini akan mewujudkan kemesraan, yang mana kemesraan ini pada kemudian hari akan mendorong ke arah bangsa yang bersatu padu, bangsa yang bersatu padu dan bermuafakat. Bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Justru apabila kita mempunyai komunikasi yang baik antara kaum, secara tidak langsung akan membolehkan semua kaum di Malaysia menggembling tenaga bagi memelihara kedaulatan dan memelihara keamanan dalam negara Malaysia yang tercinta.